Kehadirannya sangat membimbangkan. Sengatannya mampu membunuh. Inilah haiwan yang menjadi tok kadi kepada pelbagai jenis pokok berbunga. Inilah haiwan yang menghasilkan sejenis ubat yang mujarab. Dan inilah haiwan yang disebut dalam Al-Quran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di dalam siri Alam dan Manusia. Korang semua apa khabar? Saya mendoakan korang agar sihat-sihat selalu di samping keluarga yang tercinta. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis serangga, iaitu lebah. Lebah adalah sejenis serangga dari keluarga besar Apoidea dan dikelaskan dalam keluarga Anthophila. Serangga mempunyai dua ciri utama. Yang pertama, serangga mesti mempunyai 3 pasang kaki, dan yang keduanya, serangga mesti mempunyai 2 pasang kepak. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, di atap rumah, dan juga ada yang buat di dalam lubang tanah. Bahan utama untuk membina sarangnya ialah lilin yang terdapat dalam badannya. Haiwan yang digeruni ini mempunyai kira-kira 20,000 spesies di seluruh dunia. Lebah boleh dilihat di seluruh dunia kecuali di kawasan Antartik. Kenapa di kawasan Antartik kita tak boleh jumpa lebah? Kawasan Antartik kawasan sejuk, bunga tak ada, pokok pun tak boleh tumbuh. Jadi kat situ memang kita tak boleh jumpa. But bees also need to carry lots of it home. Pollen is a protein-packed food for the hive. Luckily, they have the right gear. They're hairy, like tiny flying teddy bears. She's covered in 3 million hairs for trapping pollen. They're even on her eyes. Lebah ni dia hidup secara sosial, terbang secara berkelompok. Seperti mana kita tahu, lebah menghasilkan madu dan lilin. Oleh kerana lebah ni terbang sesuka hati mencari bunga, maka jadilah lebah tok kadi kerana mengawinkan bunga melalui proses pendebungaan yang terhasil secara tidak sengaja. Daripada inilah yang kita boleh makan buah-buahan kerana proses pendebungaan yang dilakukan oleh lebah. Sebenarnya ada banyak lagi serangga yang melakukan proses pendebungaan, tetapi yang utamanya ialah lebah. Oleh kerana lebah ni dia hidup secara sosial, apabila berlaku penemuan satu sumber baru makanan, maka lebah akan membawa dulu yang terdaya. Kemudian lebah ni dia akan panggil geng-geng dia lah untuk angkut semua makanan di sumber yang baru dijumpai itu. Lebah akan menggunakan bahasa isyarat, menggunakan antenanya. Lebih senang kita kata bahasa lebah lah. Kan kita cakap kan ada orang kata apa pula takkan lebah apa cakap bahasa lebah mudah untuk difahami. Tak? Okey. Itu sebabnya lebah kita jarang lihat dia terbang secara solo, sebab lebah ni dia akan terbang secara gerombolan. Lebah ni dia juga makan madu bunga dan juga debunga. Itu makanan utama lebah lah. Apabila tiba musim mengawan, lebah akan membentuk kawanan yang besar yang kita panggil ataupun kita kenali sebagai geriak, dan terbang untuk membentuk sarang yang baru. Maksudnya ada ratu nak naik tahta lah. Lebah dibahagikan kepada beberapa pengelasan untuk mudah dikenali atau dikelaskan. Ada 5. Yang pertama, Andrenidae ataupun lebih dikenali sebagai mining bee. Lebah jenis ni dia suka duduk dalam tanah. Ada yang kadang-kadang orang jalan-jalan terpijak sarang lebah ni, terus kena sengatan.
Okey, berjaga-jaga ya, berhati-hati. Yang kedua, Megachilidae ataupun lebih dikenali sebagai lebah pemotong daun. Yang ketiga, Xylocopidae ataupun lebih dikenali sebagai lebah tukang kayu, carpenter. Yang keempat, Bombidae ataupun yang ni famous lah, bumblebee. Yang kelima dan yang terakhir, Apidae ataupun lebah madu. Inilah lebah yang banyak menghasilkan madu dan juga banyak diternak di ladang-ladang lebah ya. Oleh kerana kehidupan dia bersosial, kalau kita cakap bersosial mesti ada hierarki ya. Lebah ni dibagi kepada 3 kasta. Mari kita lihat setiap kasta yang ada dalam satu koloni lebah. Each bee knows what to do because their hormones activate the part of their genetic makeup that tells them what jobs they have to tackle and when they have to tackle them. Yang paling atas yang menguasai seluruh kawasan jajahan takluknya iaitu Ratu Lebah. Ratu Lebah mengawal keseluruhan tindakan ataupun kegiatan koloni lebah. Badannya lebih besar berbanding daripada lebah-lebah jenis yang lain. Kenapa dia boleh membesar? Kerana pada peringkat lawa, ia diberi makan royal jelly. Orang Melayu kata jelly raja. Jelly ni kaya dengan pelbagai khasiat. Selain daripada mengawal kegiatan koloni lebah, tugas utamanya ialah bertelur. Namun jangka hayatnya tak lama, maksimum boleh hidup dalam 3 tahun. Seterusnya, lebah pekerja ataupun lebah betina. Lebah betina ni dia akan mengumpulkan debunga dan manisan bunga-bungaan yang kemudiannya akan ditukarkan menjadi madu untuk ratu lebah dan juga anak lebah. Kiranya lebah yang bertanggungjawab untuk penghasilan madu. Ada juga lebah betina ni yang bertugas untuk housekeeping, membersihkan sarang, memberi makan anak lebah, menjaga anak lebah dan juga kerja-kerja pembinaan sarang lebah. Jangka hayatnya lebih pendek iaitu 3 bulan sahaja. Seterusnya, lebah jantan. Juga dikenali sebagai drone dalam koloni lebah. Tugasnya hanya satu je. Malu nak cakap. Kalau ada ratu dan lebah jantan ni buat kerja. Membolehkan ratu ni berfungsi dengan baik. Malangnya setelah lebah jantan melaksanakan tugasnya, dia akan pergi buat selama-lamanya, meninggalkan legasi yang ada. Sian. Sebenarnya agak sukar untuk kita bezakan lebah jantan, lebah betina dan juga ratu lebah kerana rupa bentuknya hampir sama. Melainkan kita ambil lebah tu dan kita letak bersebelahan, maka barulah kita tahu okey, yang ni lebah jantan, yang ni lebah betina dan yang ini ratu lebah. Kita hidup lebah dibagikan kepada 4 fasa. Yang pertama, telur. Ratu lebah akan bertelur di dalam sarang dan kemudiannya telur ini menetas, dia akan pergi ke peringkat yang kedua iaitu larva. Pada waktu inilah larva akan diberi makan oleh lebah pekerja ataupun lebah betina. Selepas daripada larva, dia akan pergi peringkat seterusnya sebagai pupa. Lebah ni bila cukup masanya, bila dah sampai tempoh matangnya, dia akan menjadi lebah dewasa. Biasanya dia akan bertindak sekiranya terancam, bukan setakat lebah, apa-apa haiwan termasuk juga kita sebagai manusia, kita akan bertindak sekiranya kita terancam. Sebelum lebah ini rasa terancam, biasanya manusia akan terasa terancam terlebih dahulu kerana lebah ni adalah haiwan yang berkebolehan dan mampu menyebabkan kematian. Ini membuktikan beberapa laporan media tentang kejadian maut membabitkan mangsa yang terkena sengatan lebah. Contohnya dalam tempoh PKP yang baru ni,
ada seorang kanak-kanak perempuan yang meninggal kerana sengatan tebuan. Minta maaf, tebuan dan lebah adalah berbeza. Ada perbezaan lebah dan tebuan. Nanti pada siri yang akan datang, saya akan ceritakan pula tentang tebuan. Walaupun rupa bentuknya sama, tapi tak serupa. Apabila kita disengat lebah di kawasan kulit kita ataupun badan kita, yang pertama akan berlaku kemerahan, bengkak, sakit dan gatal di kawasan yang disengat. Murninya lebah, dia tak macam nyamuk. Nyamuk kalau disuntik jarum dia tu, memang kita akan terus rasa sakit dan gatal. Tapi lebah, dia akan sengat dulu. Lepas dia sengat, kita tak akan rasa sakit dulu. Rasa sakit tu akan datang beberapa ketika selepas itu. Barulah kita rasa sakit, gatal, dan kemudian kita rasa kulit kita bengkak. Barulah kita nampak kesannya sebenarnya kita dah disengat. Rasa sakit ni akan cepat hilang, tetapi bengkaknya tu boleh berlarutan sehingga 1 atau 2 hari, bergantung kepada kuantiti lebah yang menyengat. Ada juga yang mengalami alahan ataupun alergi kepada lebah. Terdapat beberapa tanda yang perlu diambil perhatian. Yang pertama, ada benjolan pada permukaan kulit dan ke atas seluruh badan. Itu menunjukkan seseorang itu alah kepada lebah. Yang seterusnya, tanda yang jelas, dia bengkak pada mulut, tekak atau kedua-duanya. Maksudnya muka dia bengkak ataupun kita boleh nampak tangan dia bengkak. Yang paling jelas kelihatan ialah mukanya bengkak. Kemudian ada nafas bunyi berdehik. Berdehik ni apa? Ini macam orang sesak nafas. Macam itulah, orang asma tahulah macam mana berdehik ni. Kemudian ada rasa loya, ada rasa nak muntah dan juga sakit dada. Dapatkan rawatan segera di hospital dan klinik yang berdekatan. Sekiranya rawatan awal gagal diberikan, maka mungkin sesuatu yang buruk boleh terjadi sekiranya rawatan awal gagal diberikan. Bercakap tentang lebah, dah tentu kita tak boleh berpisah untuk bercakap tentang madu. Mana datang madu ni? Daripada bahasanya, madu ni datang daripada bahasa Sanskrit yang berbunyi madu. Macam kita sebut nama Madhuri Daisy, macam itulah perkataan asal madu dalam bahasa Sanskrit. Ramuan yang utamanya ialah nektar bunga ataupun madu bunga yang terkumpul ketika lebah menjalankan pendembukaan. Lebah akan mengisap nektar daripada bunga, memprosesnya di dalam perut dan kemudian dikeluarkan semula dan disimpan di dalam sarang lilin di dalam sarang lebah. Reka bentuk sarang lebah yang unik ditambah pula kipas yang berterusan oleh sayap lebah menyebabkan penyejatan berlaku, dan proses ini melahirkan satu cairan likat dan manis yang dikenali sebagai madu. Ciri madu yang asli itu tahu Pak Ustaz apa? Saya bilang kalau dikasih sama semut, semut enggak mau. Bukan itu Pak Ustaz. Ciri madu yang asli kalau dibawa ke rumah istri kita marah. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh lebah. Mari kita lihat apa yang lebihnya lebah ini sehingga dia memberi manfaat kepada alam dan manusia. Yang pertama ialah penghasilan madu. Madu dikatakan mempunyai pelbagai khasiat. Kerana banyaknya khasiat madu ini, maka madu menjadi penawar utama untuk pelbagai jenis penyakit. Madu juga boleh bertindak sebagai penawar kepada masalah batuk, meningkatkan bilangan sel darah merah dalam badan, melembabkan kulit dan pelbagai lagi penyakit yang boleh dirawat oleh madu. Kalau anda perasan, produk kecantikan pun ada juga guna madu. Yang kedua, lebah ni rajin bekerja. Untuk 1 paun madu ataupun 454 gram madu, lebah perlu mencari sekitar kurang lebih 2 juta kuntum.
2 juta kuntum untuk menghasilkan 1 pam madu. Lebah perlu bekerja keras untuk memastikan bekalan nektar mencukupi untuk penghasilan madu. Dalam satu koloni sarang lebah, semua lebah akan mencari lebih kurang 22,500 kuntum bunga setiap hari. Dengan purata seekor lebah akan mencari 50 ke 100 kuntum bunga dalam sehari. Itu dia punya sifir lah. Tapi secara logiknya 50 kuntum ke 100 kuntum dalam sehari. Kalau kita pun jenuh juga Dan disebabkan itulah lebah asli di dalam hutan harganya lebih mahal daripada madu yang dihasilkan secara komersial. Yang ketiga, yang ini mungkin ramai orang tak perasan, lebah sebenarnya mempunyai 5 mata. Yang kita nampak 2 mata, iaitu mata compound yang besar tu lah ada 2. Mana lagi 3? 3 tu terletak di tengah-tengah kepala lebah. Apa tujuannya? Membantu lebah untuk mengesan cahaya apabila melakukan penerbangan. Macam kapal terbang pula. Betul lah, sebab dia terbang kan, penerbangan lah. Yang keempat, sarangnya berbentuk hexagon dan hampir sama untuk setiap sel. Ini satu benda yang mengagumkan. Macam mana lah lebah ni boleh buat sarang, lepas tu bentuk dia sama. Dia satu lubang, satu lubang, satu lubang, satu lubang. Rasanya kalau kita buat entahlah ke mana begini tak. Inilah salah satu keajaiban yang Allah ciptakan, yang Allah anugerahkan kepada lebah, yang makhluk lain tak dapat buat. Tak guna pembaris pun buat sarang lebah ni, tapi bentuknya boleh sama. Ajaib kan? Yang kelima, disebabkan lebah ni terlalu rajin, maka lebah ni jarang tidur, ataupun kita katakan kurang tidur. Lebah ni, istilah mudahnya, apabila ia tidur, itulah waktu rehatnya. Celik mata, kerja. Celik mata, kerja. Patutnya kita contohi lebah. Celik mata, kita kerja. Celik mata, kita kerja. Bukannya ngomen itu tak kena, ini tak kena, itu tak cukup, ini tak cukup. Malahan Rasulullah sendiri suka kalau umatnya kuat bekerja. Macam ustaz pula bagi nasihat. Yang keenam, lebah ni kalau kita perasan lah, di mana saja dibuat sarang, dia tak akan merosakkan tempat yang dibuat sarang. Contohnya, kalau lebah tu buat sarang di dahan pokok, pokok tu tak akan jadi apa-apa, tak tumbang, tak patah. Sama juga kalau dia buat sarang di dalam rumah. Belum pernah lah kita dengar bumbung rumah roboh kerana sarang lebah. Lagi orang panggil pertahanan awam ke, bomba ke untuk buang sarang lebah, ada lah. Inilah salah satu sikap yang patut kita contohi daripada lebah. Adatnya kita menumpang. Bila kita menumpang, jangan susahkan orang yang kita tumpang. Walau bagaimanapun, bila lebah menumpang kat rumah kita, kita tetap rasa risau. Sebab apa? Lebah ni dia haiwan berbisa. Maka itu yang jadi ketakutan. Saya ingat kalau kata lebah ni tak ada bisa, contohnya macam lalat, ramai dah orang bela lebah, termasuk saya pun nak bela lebah. Yang ketujuh, lebah ni dia takkan serang kalau orang tak serang dia dulu. Macam saya cakap tadi lah, kalau kita tengok sengat lebah ni sebenarnya tersimpan. Dia bukan macam cerita-cerita kartun yang kita tengok ada di hujung buntutnya tu. Sengat lebah ni tersimpan. Apabila ada ancaman, barulah sengatnya ni dikeluarkan dan kemudian digunakan untuk mempertahankan koloninya. Cerita lebah dalam bentuk koloni ni pernah difilmkan, dianimasikan oleh DreamWorks Animation dalam filem B-Movie pada tahun 2007. Menarik filem ni, saya sendiri pun suka tengok filem ni, di mana filem ni mengisahkan seekor lebah yang bernama Barry. Barry ni, dia dah bosan dengan taraf sosial kehidupan lebah dalam satu-satu koloni. Maka ia cuba mencari jalan keluar, tetapi masih lagi berada di dalam sistem. Filem ni juga menarik kerana ia mengisahkan juga bagaimana jika lebah
tidak bekerja, apa yang akan berlaku? Sebenarnya filem ni sangat elok untuk tontonan kanak-kanak. Bukan kanak-kanak je, orang dewasa pun boleh tonton. Saya dah tanya pakcik YouTuber, kebanyakannya pakcik YouTuber cakap semua klip-klip yang penuhnya tak ada. Jadi kena cari sendirilah Seterusnya, kalau kata sebut pasal lebah ni, mesti orang akan ingat Bumblebee. Bila sebut Bumblebee, memang orang takkan lari lah. Mesti orang akan teringat Transformers. Jadi saya tak payah cerita lah tentang Transformers ni. Ramai lagi korang yang pandai tentang Transformers. Kisahnya panjang Cuma saya nak tanya korang minat yang mana satu? Jika anda suka dengan video saya ini, jangan lupa tekan like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan pada ruangan komen di bawah ini. Itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita bertemu di siri Alam dan Manusia yang akan datang. Sekian, terima kasih.